Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kita teruskan pembelajaran kita dalam bab 5 kepada subtopik 5.4 iaitu langkah pembentukan Malaysia. Okey. Jadi usul pembentukan Malaysia telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan selepas pembentangan didapati mendapat sokongan majoriti ahli dewan. Jadi sokongan ini telah membolehkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mula menggerakkan usaha membentuk Malaysia. Okey, jadi ada banyak usaha yang dijalankan ke arah pembentukan Malaysia. Antaranya ialah mengadakan lawatan ke negeri yang terlibat, penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan JSKM, kemudian ada referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Cobalt dan jawatan kuasa antara kerajaan. Baik, mari kita lihat satu persatu langkah-langkah yang akan dijalankan. Untuk yang pertama ialah siri lawatan. Kita lihat kronologinya. Bermula pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Apa tujuan lawatan ini? Mesti ada misinya. Jadi misinya ialah untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan. Untuk apa? Menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Jadi ini siri lawatan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan Brunei untuk berjumpa dengan pemimpin di sana, menerangkan apakah rancangan pembentukan Malaysia. Okey, kronologi yang kedua. Ni tadi yang pertama, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Lawatan yang kedua pula ialah Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengatur pula lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Okey, tadi pemimpin Persekutuan Melayu ke Sarawak dan Brunei. Sekarang pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu pada Ogos 1962. Okey. Jadi siapa yang terlibat? Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Kemudian Temenggung juga Anak Barieng, Donald Stephen dan Datuk Mustafa Datuk Harun. Okey, meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi Persekutuan Tanah Melayu telah mencadangkan untuk bergabung dengan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura. Maka negeri ataupun wilayah-wilayah ini perlu melihat dan meninjau apakah kemajuan yang berlaku di Persekutuan Tanah Melayu supaya mungkin mereka lebih yakin untuk bergabung. Kemudian kita lihat kronologi yang ketiga. Siri lawatannya ialah pada November 1962, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan Sabah lagi. Tadi dah ke Sarawak, kemudian sekarang dia ke Sarawak dan Sabah lagi sekali. Okey. Dan seterusnya yang keempat, kronologi. Yang keempat siri lawatan ini ialah rombongan. Ada lawatan rombongan ni, beramai-ramai lah ni kalau rombongan. Siapa yang terlibat? Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Okey, tadi Tunku Abdul Rahman, sekarang Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba pula. Lawatan ini menunjukkan terdapat kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk apa? Menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Okey, jadi mereka melihat bukan sahaja Tunku Abdul Rahman yang datang, tetapi juga pemimpin lain seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan juga Ghaffar Baba. Baik, itu tentang siri lawatan. Ada 4 kronologi tadi.
Mari kita lihat kepada usaha yang seterusnya. Terdapat penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, JSKM. Okey. Jadi Malaysia Solidarity Consultative Committee, okey, MSCC. Okey. Dan ini dikenali sebagai Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia lah. Jadi awak hanya perlu ingat Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, JSKM pun tak ada masalah. Sama je. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di mana Singapura pada 23 Julai 1961. Jadi mesyuarat ini diadakan sebanyak 4 kali. Okey, iaitu di Jesselton yang pertama, yang kemudian di Kuching, di Kuala Lumpur dan juga di Singapura. Okey, Jesselton ni yang sekarang dikenali sebagai Kota Kinabalu. Jadi lengkaplah di Sabah, Sarawak, Semenanjung dan juga Singapura. Baik, apa tujuan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia ini ditubuhkan? Mari kita lihat. Yang pertama, meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang apa? Pembentukan Malaysia. Okey, sebab ada penduduk yang masih ragu-ragu untuk apa pembentukan ini. Mereka kurang jelas. Jadi JSKM lah yang akan memainkan peranan untuk meyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak untuk mereka mempunyai pendirian yang teguh untuk sama-sama bersetuju dalam pembentukan Malaysia. Yang kedua ialah menyediakan ruang perbincangan. Untuk apa? Mendapatkan kata sepakat berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Okey. Yang ketiga, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Tidak kiralah mungkin banyak pandangan yang berbeza-beza, tetapi dikumpulkan dan akan diselesaikan satu per satu lah. Kemudian menyebarkan maklumat. Semuanya berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Okey, sebab ada penduduk yang mungkin tidak berapa mendapat maklumat dan mereka tidak faham. Jadi ini adalah peranan yang dimainkan oleh JSKM. Dan yang kelima, memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepat pembentukan Malaysia. Jadi mereka ini memangkin ke arah mempercepatkan lagi misi untuk pembentukan Malaysia. Dan aktiviti penghebahan antaranya ialah mereka mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran, projek pembangunan yang terdapat di mana? Di Semenanjung Tanah Melayu. Okey, mungkin dengan cara ini orang ataupun penduduk di Sarawak dan Sabah mereka melihat bahawa Sarawak dan Sabah juga berpotensi untuk mendapat kemajuan yang sama. Okey. Jadi jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil pemimpin daripada mana? Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah. Okey, semua ada. Semua ada di dalam JSKM ini. Donald Stephen dilantik menjadi pengerusi JSKM. Donald Stephen ni adalah pemimpin daripada Sabah. Jadi dilantik menjadi pengerusi JSKM. Dalam mesyuarat kedua, JSKM membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Jadi jawatan kuasa ini memainkan peranan penting dalam memberi kefahaman kepada pemimpin tempatan untuk mendapatkan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Okey, itu dia Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM. Kita telah melihat apakah tujuan penubuhan dan peranan yang dimainkan oleh jawatan kuasa ini. Baik, mari kita teruskan kepada usaha yang seterusnya. Okey, iaitu terdapat referendum Singapura.
Okey, apa itu referendum Singapura? Mari kita lihat. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura dijalankan pada Ogos 1962 hingga September 1962, menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura dalam Malaysia. Okey, dari rundingan ini menghasilkan persetujuan Singapura bersetuju untuk masuk ke dalam Malaysia ataupun bergabung dengan Semenanjung Tanah Melayu ataupun Persekutuan Tanah Melayu untuk menjadi Malaysia. Jadi satu referendum diadakan di Singapura pada awal bulan September 1962 menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Okey, referendum ini apa dia? Ini adalah pungutan suara ya, yang ingin dilihat sejauh mana kepersetujuan suara penduduk rakyat ya. Jadi referendum ni biasanya pungutan suara untuk bertujuan untuk politik ya. Kepentingan politik. Jadi seterusnya keputusan referendum ini apa hasilnya? Mereka mendapati bahawa rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia ya, seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Tanah Melayu. Maknanya mereka telah mengemukakan syarat-syarat dan telah mempunyai kata sepakat, bersetuju. Persekutuan Tanah Melayu bersetuju dengan syarat yang diberi oleh Singapura dan Singapura juga bersetuju dengan syarat yang diberikan oleh Persekutuan Tanah Melayu. Maka usaha untuk bergabung menjadi Malaysia nampaknya semakin cerah. Usaha yang seterusnya adanya rundingan London. Okey, rundingan London. Okey. Mari kita lihat pada bulan November 1961, rundingan berkaitan pembentukan Malaysia diadakan di London. Di antara apa? Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Dan hasilnya kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Ya, Sarawak dan Sabah. Jadi sebenarnya rundingan di London ini membawa kepada langkah yang seterusnya, iaitu Suruhanjaya Cobalt. Okey. Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada Januari 1962. Okey. Suruhanjaya Cobalt mengandungi wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, siapa pengerusinya? Lord Cobalt. Okey, Lord Cobalt menjadi pengerusi. Jadi Suruhanjaya Cobalt ini senang dia bersempena dengan nama pengerusi yang dilantik, iaitu Lord Cobalt. Ahli-ahlinya terdiri daripada siapa? Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Muhammad Ghazali Shafie dan juga Wong Pao Ni. Okey, ada 4 orang. Dan Suruhanjaya ini telah melawat 35 pusat lawatan, iaitu 20 pusat di Sarawak dan 15 pusat di Sabah. Jadi menjelang Jun 1962. Okey, maknanya mereka bermula dengan Januari dan pada Jun, pada bulan 6 1962, Suruhanjaya Cobalt ini telah menyerahkan laporan kepada Kerajaan British dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Apa laporan yang diberi ataupun dapatan oleh Suruhanjaya Cobalt ini? Okey. Dalam laporan tersebut menyatakan 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Maksudnya apa? Majoriti. Majoriti penduduk sokong. Okey, kemudian apa lagi kandungan laporan itu? Mengesyorkan agar apa?
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 itu menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan baharu. Maksudnya Perlembagaan Malaysia. Okey. Kemudian yang ketiga, laporan yang ketiga ialah mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh kerajaan persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan, sama ada negeri Sabah ataupun negeri Sarawak. Okey, jadi ada 3 kandungan laporan Suruhanjaya Kobot ini dalam masa tempoh 6 bulan. Mereka menjalankan tanggungjawab menyiapkan lawatan ke 35 pusat itu. Baik, ini dia tadi yang kita highlight referendum. Apa dia? Ialah pungutan suara rakyat. Suara rakyat berhubung dengan suatu dasar politik. Dasar politik. Tadi berhubung dengan kemasukan Singapura ke Persekutuan Tanah Melayu untuk bergabung menjadi Malaysia. Jadi ingat suara rakyat juga amatlah penting. Okey. Ada lagi. Baik. Di muka surat 101 ini kita melihat ada beberapa gambar berkaitan dengan antara persatuan dari Sarawak. Antara persatuan dari Sarawak yang memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Kobot. Ini kerja-kerja Suruhanjaya Kobot lah ni mendapatkan maklum balas ini. Dan ada juga surat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kepada Lord Lansdowne pada September 1962. Semua dokumen-dokumen ini penting ke arah pembentukan Malaysia. Jadi inilah dia hero-hero yang buat kerja dalam Suruhanjaya Kobot daripada sebelah kiri. Ini ialah Muhammad Ghazali Syafi'i, kemudian Wong Pau Ni, kemudian ni dia Lord Kobot pengerusi, Sir David Weatherson dan kemudian Sir Anthony Abel. Inilah dia mereka berlima. Okey, ada lagi usaha yang terakhir ke arah langkah pembentukan Malaysia, iaitu pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan JAK. Okey. Jadi kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu mengumumkan penubuhan jawatan kuasa antara kerajaan, Intergovernmental Committee, pada bulan Ogos 1962. Jawatan kuasa ini diwakili oleh kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah. Ada 4. Dan apakah tujuannya? Menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Ini penting supaya Sarawak dan Sabah rasa selamat, rasa terjamin dalam pembentukan Malaysia ini. Baik, mari kita mulakan. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, iaitu Menteri Tanah Jajahan. Dan timbalan pengerusinya pula ialah Tun Abdul Razak Hussein. Wakil Sarawak ialah Ketua Setiausaha Wakil Sarawak. Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggong juga Anak Baring, Pengarah Montegray, Ling, Bing, Siu dan Chia Chin Sin. Ni Wakil Sarawak. Okey, Wakil Sabah. Siapa dia? Ketua Setiausaha, Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Mustafa, Datuk Harun, Donald Stephen dan juga Ku Siak Chiu.
Okey. Ini tentang jawatan kuasa, ahli-ahli yang terlibat, wakil-wakil. Dan ada 5 jawatan kuasa kecil. Dalam JAK ada JAK lagi, jawatan kuasa kecil. Okey, apa jawatan kuasa kecil? Terdiri daripada ada jawatan kuasa perlembagaan, keuangan, yang ketiga perkhidmatan awam, yang keempat perundangan dan kehakiman, yang kelima organisasi jabatan. Jadi, jawatan kuasa ini telah mengadakan mesyuarat pertama di mana Jesselton ataupun Kota Kinabalu Sabah pada 30 Ogos 1962. Mesyuarat terakhir diadakan di mana? Di Kuala Lumpur pada 18 hingga 20 September 1962. Okey, ni misi ataupun siri-siri mesyuarat yang dijalankan. Okey, jadi jawatan kuasa ini mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan ke mana? Ke dalam perlembagaan persekutuan. Untuk apa? Menjamin hak serta kepentingan rakyat di Sarawak dan Sabah. Antara perkara yang menjadi teras utama dalam perlembagaan, okey, teras utama dalam perlembagaan. Apa dia? Mari kita lihat, ada di sini. Okey. Yang pertama, Islam ialah agama Persekutuan Malaysia, tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. Maksudnya, Sarawak dan Sabah bukan agama Islam lah menjadi agama rasminya, boleh jadi agama yang lain-lain juga. Okey. Seterusnya, yang kedua, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia. Tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Maksudnya Sarawak dan Sabah boleh juga menggunakan, selain daripada bahasa Malaysia, boleh menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Kemudian, sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan. Dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan, kecuali di Sarawak dan Sabah, iaitu sistem pendidikannya di bawah kawalan kerajaan negeri, negeri masing-masing, negeri Sarawak dan negeri Sabah, sehingga bila Majlis Negeri membuat pindaan. Okey, kemudian yang keempat, dalam Parlimen Malaysia sebanyak 24 kerusi diperuntukkan kepada Sarawak, 16 kerusi kepada Sabah, 15 kerusi kepada Singapura. Okey. Dan yang kelima, kuasa imigresen terletak di bawah Kerajaan Persekutuan. Tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. Okey, jadi kita lihat ada 5 perkara. Yang pertama tentang agama Islam, yang kedua tentang bahasa Melayu, yang ketiga tentang sistem pendidikan, yang keempat tentang kedudukan kerusi dalam parlimen, dan yang kelima ialah tentang kuasa imigresen. Ini dia yang menjadi teras utama dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kita ada penutup di sini sebagai langkah, pelbagai langkah. Pelbagai ini ada banyak lah, maksudnya langkah yang diambil bagi merealisasikan pembentukan Malaysia. Okey, merealisasikan pembentukan Malaysia, dan ini melibatkan semua pihak, sama ada pemimpin maupun rakyat. Jadi apa yang penting, sikap toleransi yang ditunjukkan perlu diamalkan oleh generasi muda bagi menjamin kesejahteraan negara. Jadi itu sahaja yang kita sentuh dalam
langkah pembentukan Malaysia. Kita telah melihat tentang siri lawatan. Okey. Yang kedua, jawatan kuasa setiakawan Malaysia JSKM. Yang ketiga, adanya referendum di Singapura. Kemudian rundingan London sehingga membawa kepada Suruhanjaya Kobot. Dan akhir sekali, kita ada yang keenam, pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Jadi ada 6 tadi langkah. Kita dah melihat semuanya. Cikgu berharap agar apa yang cikgu sampaikan pada hari ini akan bermanfaat kepada semua pelajar. Itu sahaja daripada cikgu. Kita akan berjumpa lagi nanti dalam 5.5 dan 5.6. Sekian, terima kasih.